pernafasan fitnah kubur. Saudara sekalian, dan antara lain sabda Nabi SAW, kebanyakan siksa kubur itu daripada kencing yang kencing, gitu. Antara siksa kubur itu disebabkan kencing. Itu kena ambil apa dia punya huraian dia, yakni dengan sebab dia ada istibrak daripadanya. Dia ada istibrak. Istibrak itu iaitu tidak membersihkannya. Cuma perbahasan hadis ini juga dibahaskan oleh para muhaddisin. Tiada pembersihan selepas kencing. Apa maksudnya? Ada beberapa pendapat. Ada menyatakan bahawa cebok tak bersih, satu. Yang kedua, kencing tidak tus, dua. Yang ketiga, masa kencing itu tidak dituskan melalui dahem dan sebagainya. Tetapi di situ juga ada perbahasan mengenai dahem semasa kencing tadi. Ada pendapat yang dahem itu ialah bagi orang perempuan. Bagi lelaki cuma sekadar dilurut saja supaya tus, lepas tu ceboklah. Gitu. Jadi banyak pendapat, tetapi kita meyakini bahawa pokok pangkalnya apabila seorang itu buang air kecil, hendaklah diistinjakkan dengan bersih. Itu sajalah dia punya kunci dia. Cuma pembersihan tadi sama ada ianya orang kencing tidak tus atau sebagainya, ada perbahasannya di situlah. Kalau kita lihat orang yang memang berpenyakit tidak tus, bagaimana dia nak ditarifkan sebagai orang tu yang bersih kencingnya? Maka itu terkecuali. Bagi orang yang tidak tus kencingnya terkecuali daripada takrif ini. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah orang yang sehat. Orang yang sakit, segala-galanya banyak yang dikecualikan. Orang yang sakit sembahyang, macam mana caranya? Ada yang dikecualikan berbanding dengan orang yang sehat. Orang yang sakit pergi haji berbeza dengan orang yang sehat. Jadi bab orang sakit ini tak sama dengan orang sehat. Ada yang dikecualikan. Jadi dalam perbahasan di sini, bagi orang yang tidak tus kencingnya, yang disebutkan apa tadi? Silsilatul baul, begitu. Gitu ya. Orang yang sentiasa keluar dia punya kencing itu walaupun sudah dicuci, tetapi bagaimana cara untuk dia nak menunaikan solat? Maka dia bersembahyang dalam keadaan walaupun kencingnya tadi keluar, maka tidak membatalkan sembahyang bagi dirinya. Tetapi pada peringkat awal dia dah puasa, dah cibur, dah apa semua. Kalau boleh orang kata bahasa sekarang ni kita pakai pampers, pakai pampers lah. Lepas tu dia sembahyang lah. Gitu. Jadi sembahyangnya adalah sembahyang bagi orang yang sentiasa berhadas. Atau orang yang sentiasa berhadas, cara sembahyangnya adalah berbeza dengan orang yang sihat. Bagaimana orang yang dia punya bahasa sekarang ni ada kantong, ada beg bagi orang yang tak boleh kencing, jadi tak boleh kencing macam biasa, tetapi dia terpaksa melalui beg. Bagaimana kalau nak sembahyang? Dengan cara yang ada pada dia lah. Maknanya waktu itu dia kena buang air najis itu, bersihkan, tak perlu sampai bersih macam mana, sekadar dibersihkan, lepas tu pakai balik, ambil sembahyang. Time sembahyang keluar, maka pada dia adalah darurat. Ad-darurah la tudhibul mahzurat. Setiap yang darurat itu tidak membatasi hukum. Maksudnya kalau asalnya perkara itu haram, kalau dah berlaku darurat, maka yang haram itu boleh jadi halal, boleh jadi harus dan sebagainya. Jadi bagi orang yang darurat, maknanya orang yang sakit tadi, walaupun dalam keadaan berhadas, ada najis, maka dimaafkan bagi dirinya. Bagi orang yang sihat tak boleh tidak. Dibahaskan di sini bagi orang yang kencing tidak tus, maksudnya di situ tidak dibersihkan, ataupun dibahaskan juga yang kencingnya tidak cebok, atau dibahaskan
kencing yang cebok tetapi selepas cebok keluar lagi kerana tidak diistibrokkan tadi. Istibrok itu dibahaskan pula berdehem. Berdehem itu dibahaskan pula, dikata berdehem itu bukan untuk lelaki, untuk wanita. Bagi lelaki dilurut sampai tos barulah dicebok. Itu banyak perbahasan. Terpulanglah kepada kita yang nak memahami. Kalau lelaki pun nak berdehem itu adalah lebih baik bagi dia boleh tos, maka berdehemlah. Tetapi dalam perbahasan yang telah saya temui, dehem itu untuk wanita. Bagi lelaki dilurut sampai dia tos, lepas tu baru cebok. Nah gitu. Baik, dalam perbahasan cebok ini juga tuan-tuan biasa orang cebok pakai air. Bagaimana jika orang tu cebok dengan menggunakan sesuatu selain daripada air? Contohnya kertas, tisu, daun, boleh kayu dan sebagainya, juga harus itu maknanya dibolehkan di situ. Dan jika bercebok menggunakan tisu umpamanya, walaupun tidak diiringi dengan air sekalipun, sah ceboknya bagi orang yang seperti kita lah, orang yang sihat tadi, walaupun sihat maksud saya. Cuma cebok yang terafdal ialah dengan menggunakan alat-alat seperti tisu, kemudian diiringi dengan air. Jika untuk memilih antara air dan tisu umpamanya, mana lebih baik, maka air itu lebih baik jika nak memilih. Tetapi kalau nak menggunakan tisu, walaupun tak ada air, sah ceboknya. Sebenarnya begitu. Cuma kita tak biasa melakukan perkara itu. Kalau kita cebok gunakan tisu umpamanya, maka rasa tidak puas hati, tidak selesa dan sebagainya. Baik tuan-tuan